Okey, Assalamualaikum. Salam Rabu 13 Oktober 2021, 13 minit petang. Okey, untuk yang library yang saya buat ni, Bursa Malaysia Non Syariah, saya dah buat pembetulan, saya dah buat baru. So, kena pakai version 3. Ni version yang ketiga. Okey, apa beza dia? Bila saya dapat teguran tu hari, ada rakan kita kata lebih baik buat list tu syariah dan hanya buang yang mana tak syariah. Bila saya cek bilang memang betul, sebab kita ada 2,300 lebih stok kat dalam Malaysia ni, termasuk warrant yang company keluarkan, yang biasanya kalau company keluarkan W dan juga P, ataupun kebanyakan macam C, H, apa semua tu yang bank keluarkan. Jadi saya dah buat. So mana saya dapat list ni, saya ambil daripada Share Investor, sebab Share Investor setiap hari tu dia ada history, dia ada download historical data untuk satu hari. Jadi dia keluarkan semua stok tu. Saya ambil stok tu, list tu, dan saya check dengan Bursa Malaysia. Saya pakai Python je lah kan, buat scraping ke Bursa Malaysia. Dan inilah hasilnya. Jadi apa saja yang ada dalam ni, list ni, kalau dulu masa mula-mula saya buat, apa saja yang ada dalam list ni consider non-syariah. Tapi yang untuk version 3 ni, apa saja yang ada dalam list ni semuanya syariah. Tapi saya masih kekalkan nama Bursa Malaysia Non-Syariah lah, sebab saya takut nanti saya delete, tukar nama kan, takut tak jalan ke, jadi tak tahulah kan. Jadi saya kekalkan nama Bursa Malaysia Non-Syariah. Cuma nak bagi tahu yang list dalam ni semuanya yang syariah, dan saya ambil yang mana bila saya buat scraping ke Bursa Malaysia tu, yang mana ada list syariah je lah. Saya masuk semua dalam ni. So untuk proses buat ni pun tak ada masalah, sebab saya buat satu skrip dalam Python untuk keluarkan format yang sama macam ni. Jadi kalau kata lepas ni nak update ke, update setahun 2 kali je pun tak ada masalah, sebab saya dah set skrip tu, dan cuma pilih je lah apa stok yang masuk, apa stok yang keluar. Dan penggunaannya masih sama juga, cuma dia terbalik sikit, di mana selepas ni kalau status sama dengan 1, dia tak ada dalam ni. Kita anggap dia, saya akan letakkan warna merah non-syariah lah. Kalau status dia kosong, maksudnya dia ada dalam list dekat dalam ni, color green, dan kalau selain daripada tu color blue. Ada juga kawan kita suruh buat macam if, else, apa semua tu. Saya rasa sebab skrip ni pendek je, tak perlu panjang, jadi saya pakai macam ni pun tak ada masalah lah, sebab dia tak ada beza pun. Untuk yang macam ni, nilai dia tetap true or false kan. Mungkin beza dari segi dia punya, orang kata dia punya, kalau kita buat banyak macam ni mungkin dia mengganggu, ada sikit macam tak optimize lah skrip tu. Tapi kalau setakat beza macam ni, saya kekalkan macam ni lah, supaya dia nampak lebih straightforward. Jadi contoh bila nak guna, kita pergi sini, sama macam biasa, nombor 3. Ini tak pakai, sekejap. Betul lah ni. So contoh, sekejap, saya kena buang ni dulu. Tadi saya test. Saya save, kalau tak ada error, dan saya letak. Okey, ini 3 Muhibah, dan saya buat satu string dalam bentuk yang ni. Sebab yang saya untuk library saya tu, saya cuma hantar integer 0, 1, 2. 0 kalau tak ada dalam list, senang cerita 0 tu non syariah, 1 syariah. Terbalik. 0 syariah, 1 non syariah, 2 selain daripada itulah, yang mana bukan stok Malaysia. Sebab saya hantar integer, jadi nak tak nak kena bagi tahu kat sini lah. Sebab contoh macam ni, if bar state is last,
and btc.status. Saya gunakan sebenarnya status function saya ni status dan dalam kurungan ni lah. Kalau dia sama dengan kosong, kita anggap dia syariah, dan kalau satu dan syariah. So syariah saya buat tanda ni, dan syariah saya buat tanda yang macam ni. BTC ni datang dari sini lah, dia punya alias. So boleh cek balik video yang sebelum ni. Jadi saya ambil contoh, kalau contoh mudah nak tunjuk Pak Karim ni ya. So Pak Karim kata untuk mak syariah, okay. Dan Pak Karim ni ada banyak anak. So untuk yang jenis W dan juga sampai P, consider dia syariah. Ada S, tapi untuk anak yang mana bank keluarkan, warren yang macam ni C, ataupun ada saya tengok H, kita nampak dia non syariah lah. Status dia non syariah. Walaupun ada share syariah, tapi sebab dia warren bank ni, dia tak consider tak halal lah. Kalau untuk stok yang tak syariah, dia akan keluar terus lah. Jadi selepas ni kerja saya senang lah, cuma update. Sebab dah ada list ni, saya cuma perlu update dia 2 tahun sekali. Jadi bila siapa-siapa yang nak guna, okay, untuk yang masih tak faham library tu apa, dia satu benda yang contoh, saya ulang balik je lah. Kalau untuk dapatkan list senarai syariah ke tak syariah dalam TradingView ni, awak kena ada satu list senarai yang panjang macam ni. Saya pernah buat untuk script dulu tu yang volume power, volume price tu, price volume, dan juga kawan kita pun pernah buat juga dia punya. So kalau nak masuk dalam kita punya script sendiri, contohlah kita nak buat label ke apa semua, kita kena copy semua list ni, copy semua script tu, masukkan dalam script kita, dan untuk dapatkan yang macam ni kita nak ni lah. So tapi bila dah ada library ni, tak perlu lagi, awak cuma panggil saja library tu. Contoh macam saya punya ni, Allahuakbar ni, dan kita guna je lah ikut apa yang dia kata. Okay, so saya ada satu lagi ni, saya nampak ada seorang rakan kita buat untuk sektor, agak menarik. Dia lagi rajin di mana sebenarnya nak dapat benda ni senang ni, data kita dapat. Macam nak menyusun ke dalam, nak jadikan dia dalam skrip, main skrip pun senang kalau kita tahu buat. Okay, ni sahabat kita ada buat bursa sektor, Lanzo 0506. Saya tak kenal, dan tapi saya appreciate apa yang dia buat. Ni semua ni. Kalau saya tengok dan saya pernah buat, saya tahu benda ni senang je nak buat kalau kita ada senarai ni semua. Senang. Dia sebenarnya orang kata susahnya nak buat, tak semestinya kena salin satu-satu. Kalau rajin boleh salin satu-satu, kalau kurang rajin macam saya pemalas kan, kita buat skrip lah. Tapi terima kasih pada dia sebab dia dah tolong sangat ni, banyak dia buat. Sebab saya yakin sektor ni berdasarkan Bursa Malaysia, tak macam yang sektor yang TradingView buat ni kan, dia terlalu general. So macam mana kita nak buat, nak guna, saya tunjuk satu contoh. Okay, pertama pergi dekat dia punya skrip ni, dan kita cuma perlu baca dulu arahan ataupun kita boleh tengok example kat bawah ni. Example yang saya punya tu dia tulis 1, ingat sekarang dah version 3. So yang ni kalau kita tengok dia pakai get sector, dan dia terus hantar string. Macam saya hantar integer, text integer, dia hantar string terus. Dia bagi nanti kita tengok. Okay, so macam biasalah kita akan import Lanzo ni, ataupun kalau rajin boleh type lah import Lanzo. Ada. Buat macam ni pun boleh, ataupun nak copy paste pun boleh. Mana-mana pun boleh lah. So saya akan bagi alias supaya saya malas nak salin bursa sektor ni panjang. Kita tanda BS BS, bursa sektor kan. Dan saya nak initialize kan dia sebab dia hantar string. Saya boleh panggil dia macam ni je lah, sektor sama dengan, kalau tadi dia kata get sector, copy. Nak copy ni pun boleh, nak copy ni sector, dah cukup. Nanti saya akan panggil sector ni aja. Saya dah test tadi, dia hantar string. Jadi untuk ni sebab saya ada label kat bawah ni, saya boleh tambah.
Saya nak dia turun ke bawah dan kita terus taruh set kita. Kita try dulu. Kalau tak boleh, kita kena pakai 2 string. Okay, saya tengok dulu. Okay, tak. Operation fail. Oh, sorry. Get sector. Get sector tak dapat. Rasanya saya salah. Oh, bukan salah. Kita dah bagi dia alias BS. Jadi taruhlah BS kat depan sini. BS.getSector. Baru dia jadi warna purple. Barulah betul. Tadi hitam kan. Selagi dia hitam tu memang tak keluar lah. So sekarang ni sector dia dalam string. Tadi tak perlu buat. Tadi maksud saya kita tak perlu nak tukar dia jadi macam ni lah. 2 string tu. Kan tak 2 string. Version 5 kena str 2 string. Baru boleh. Okay. So dia nampak kat sini. Dia hantar string MYX tu ticker ID dan juga dia punya sektor yang dia buat tu, finance. Jadi kalau dia mesh kat dalam tu, so kalau ada, dia adalah. So kita dah ada lah. Industrial product, muhibah, construction. So hari ni saya nampak mata kasar kebanyakan construction lah. Construction, AME construction. So hari ni hari construction Semelaya lah. Okay. So itu saja. Terima kasih pada rakan kita ni yang kena begitu bersemangat buat tu. Dan juga beberapa kawan rakan-rakan saya yang selalu tegur bagi kongsi. Kalau saya nak sebut nama pun mungkin banyak lah. Macam Rozaini ke. Dia memang rajin. Dia ada juga. Sekejap. Saya tak ingat lah. Dia ada buat juga dia punya library. Cuma macam saya, kalau saya nak buat satu benda, saya lebih, orang kata yang mana saya nak pakai saja. Contoh macam legend ni kan, Ricardo Santos ni banyak dia buat. Dia dah membantu kita banyak lah. Tapi kalau macam saya, kalau saya sendiri nak buat, saya nak buat benda yang saya nak pakai. Lepas tu kita letak kat trading view ni dan tengoklah kan. Kalau biasanya kalau kita yang pakai, kemungkinan ada orang lain juga yang mungkin akan pakai juga. So itu saja. Sahabat yang berminat nak buat library boleh follow yang contoh-contoh yang dah ada dalam ni. Dan library tak semestinya kena open lah. Macam ni awak boleh buat dan jadikan dia private. Saya dah test. Saya jadikan private memang kita boleh pakai sendiri kalau nak. Maksudnya kita tak ada share. Kita boleh share dengan orang link tu, tapi kita tak nampak lah. Contoh macam ni, bila kita publish, dia akan nampak semua ni. Katalah orang Malaysia ni kan, dia jenis-jenis semua kedekut, nak nyuruh kan, ujung-ujung nak jual. Okay, itu sajalah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.